Alhamdulillah, saya hari ini sudah dapat gaji. 1 bulan 2 kali gaji. 15 hari ada gaji. Saya terkejut komo bila nengok gaji pekerja-pekerja Bangladesh kat negara kita ni. Boleh katakan setaraf jugalah dengan gaji graduan-graduan yang baru bekerja setahun dua. Walaupun ramai yang ingat demo ni kerja kat negara kita ni taraf-taraf kuli saja, tapi gaji dia orang ni jauh lebih tinggi daripada pekerja-pekerja kita. Negara Malaysia dengan sistem perkaumannya kini sedang berkembang secara pesat dan terus mengalami pergeseran. Di antaranya kaum Melayu, Cina, dan India saling memberikan pengaruh. Akan tetapi, ada pendatang baru yang seakan dikesampingkan, namun memiliki potensi yang sangat besar. Ya benar, ialah kaum Bangla. Lalu mengapa Bangla bisa menjadi pemain kunci yang memegang Malaysia di masa depan? Berikut alasan mengapa Bangla begitu superior. Yang pertama, orang Bangla tahan banting dan pekerja keras tanpa kenal lelah. Jika kaum Cina tidak terlalu menarik untuk dibahas, karena mereka memang superior dan dapat dipastikan semakin menjadi-jadi di Malaysia. Beda halnya dengan Bangla. Walaupun kerap direndahkan dan didiskriminasi, orang Bangladesh terkenal pantang menyerah. Bagaimanapun kondisinya, mereka tidak akan mengeluh dan tetap bergerak untuk memperoleh kejayaannya. Alhamdulillah, saya hari ini sudah dapat gaji. 1 bulan 2 kali gaji. 15 hari ada gaji. Sudah dapat hari ini 1.400. Tapi ini orang tak guna. Sayang Tara, I miss you, janda. Harus dong nangis. Mari angkat duit. Di sebuah negara yang bernama Malaysia ni, antara yang ramai orang luar datang ialah Indonesia dan Bangladesh. Banyak lagi negara yang datang lah. Tapi nak beritahu, antara orang yang bermaruah tinggi, bangsa yang bermaruah tinggi, ialah Indonesia dan Bangladesh. Kenapa? Susah macam mana pun orang Indonesia dan Bangladesh datang ke Malaysia, diorang tak akan minta sedekah. Diorang akan bekerja. Saya pernah tengok seorang Indonesia yang umur dia 70 tahun masih lagi nak bekerja, dia tak minta sedekah. Ada saya tengok orang Indonesia yang apa panggil kakinya tempang, perempuan, pagi-pagi kutip kotak dan sebagainya, cari rezeki. Begitu juga Bangladesh. Tak suka macam mana pun kita pada pekerja asing, namun jangan sesekali menghina bau badan atau fizikal mereka, kerana perlakuan ini ditegah oleh agama, bahkan undang-undang. Kita sepatutnya fokus dengan isu-isu eksploitasi dan diskriminasi terhadap pekerja asing dan penguatkuasaan yang agak rapuh sehingga menyebabkan sesetengah daripada mereka bertindak sesuka hati, bukan fokus pada bau badan mereka. Marah betul kita dengan pendatang asing tanpa izin. Habis geng Bangla dan Nepal kena hina tanpa belas kasihan. Saya terkejut komo bila nengok gaji pekerja-pekerja Bangladesh kat negara kita ni. Boleh katakan setaraf jugalah dengan gaji graduan-graduan yang baru bekerja setahun dua. Walaupun ramai yang ingat demo ni kerja kat negara kita ni taraf-taraf kuli saja, tapi gaji dia orang ni jauh lebih tinggi daripada pekerja-pekerja kita. Moh tengok video ni. Nampak tak? Anggaran gaji demo kat negara kita ni lebih kurang 2,600 hingga ke 3,500 ringgit sebulan. Cuma demo ni dikatakan jenis orang yang membanting tulang, tak ambil cuti dan sanggup bekerja lebih masa. Ada yang komen, kalau kita tengok kerja dia orang ni, so seram katanya. Jadi apa pandangan koma? Yang kedua, Bangla didukung oleh semua kaum yang ada di Malaysia. Dengan Melayu dia seiman, dengan India mereka serumpun, dan dengan Cina mereka satu konspirasi. Sehingga Bangla bisa mendapatkan manfaat yang paling besar dari semua kaum. Di samping itu orang-orang Bangla sangat piawai dalam menyerok seluruh peluang yang ada. Bila saya tanya tauke yang supplier tu Cina, dia kata diorang sudah lama duduk sini, lama berniaga sini. Saya cakap dengan diorang, saya asal usul saya Malaysia. Saya memang beranak sini, kenapa saya dapat 5 kotak? Tapi diorang boleh dapat 20 kotak. Dia diam saja. Cina support Bangla. Cina support Bangla. Kita nampak dah. Pasal apa gadis-gadis kita suka kepada Bangla? Dia ni nak tanya. Bagaimana suka Bangla?
ini. Bangla ni kerja kuat, ada kereta, ada tanah buat tanam sayur semua. Akhirnya dia pilih Bangla. Kita pula cemburu ke mereka. Cemburu apa? Sebab wanita-wanita dia mau masa depan terjamin. Jadi Bangla ni dia nampak kalau macam tu dia kerja, masa depan dia terjamin. Banyak mengali-mengali KPR ni, Pakistan KPR ni, kahwin budak kampung, termasuk seorang anak kampung. Pakistan. Yang ketiga, Bangla sangat berani untuk bertaruh hidup atau mati, berjaya atau ditangkap. Dalam hal ini yaitu berdagang menguasai pasar di Malaysia. Mulanya mereka menjamah sektor kecil atau toko retail. Tapi percaya atau tidak, lama-kelamaan dengan modal yang semakin besar, Bangla akan menjamah ke sektor industri di Malaysia. Di saat itu terjadi tidak lama lagi, orang-orang Malaysia akan kaget meneguh liur. Khususnya dari kalangan Melayu dan India mungkin tidak dapat berbuat banyak, karena sudah kalah langkah, disebabkan terlena oleh status sebagai anak Malaysia. Tadi terjahan pertama, ni terjahan kedua pula. Tengok apa benda dia berjaga tu. Tengok tu dekat kereta tu. Pergi main kita tengok. Ni terang-terang ni memang bukan kedai orang kita ni. Tengok dia boleh jual sayur kan. Dia boleh jual sayur. Kedai telekomunikasi dia boleh jual sayur. Wah nampak steady je. Oh dia boleh cedok kan. Oh apa fikir ni? Apa jual bai? Apa jual ni? Apa nama ni barang? Ini Bangla cakap. Bangla cakap tengok dia boleh cedok man. Dia boleh berniaga. Kau tengok dia boleh berniaga bai. Mana majlis lah? Majlis tidur ke? Apa benda ni semua? Majlis tidur ke? Tengok ni bandar Seremban Dia boleh jual ikan sayur tu. Dia boleh jual ikan sayur sekali bos. Ni semua puak-puak dia ni. Tengok lagi steady Terang-terang ni bukan kedai kita ni. Tengok daun sirih semua ada. Semua komplit. Semua ada. Panas juga hati dan limpa melihat penjajahan ekonomi yang dilakukan warga asing ini semakin hari semakin bertambah bilangannya dan semakin hari semakin hilang kawalan pihak berkuasa terhadap parti haram ini. Pihak perniagaan yang sepatutnya dijual mengikut jenis perniagaan pun telah mula dikacau Bangla. Sekali lagi berada Chong Chi San berkongsi video pada akaun TikToknya menunjukkan terjahan yang dilakukannya di Seremban terhadap kedai warga asing. Kedai yang sepatutnya hanya menjual pakaian, boleh pula Bangla ini berniaga di hadapan kaki lima kedai tersebut dengan menjual sayur. Selepas diselidik, bukan itu saja. Berdiri di hadapan premis-premis tersebut, Bangla mula menguasai. Mereka jual ikan dan sayur serta juga makanan. Tengok saja kelibat di dalam video itu semuanya warga Bangla. Sudah sedikit demi sedikit menguasai ekonomi rakyat kita di Seremban. Tapi apa nak buat, macam brother ni kata, pihak berkuasa kita ni tidur je. Kadang-kadang hari waktu bekerja tu dia tak mengganggu sebab tak nampak dia orang berkeliaran. Tapi bila melibatkan hari cuti atau public ke, kita akan nampak memang penuh dia sampai tak rasa ni kawasan orang Malaysia. Boleh nampak Bangla, Nepal, Myanmar. So kadang-kadang tak selesa lah. Lepas diorang ni ada yang sekolah tu biadab sikit lah. Kalau kita pergi kedai naik-naik beratur, dia boleh main selit. Tengok perangai diorang. Ada yang okey, ada yang tak okey. Kurang ajar lah. Bila kita kata ada stok minyak sampai, kita tengok diorang dah beratur dah. Siap-siap bangsa diorang memang tahu jadi minyak, diorang akan beratur seramai-ramai je. Memang bangsa diorang je akan kuasai kawasan sini.